tell me that I'm never. Hai halo, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Untuk apapun yang amat dihormati, ramai yang menantikan respon daripada kepimpinan Perikatan Nasional selepas PN kalah teruk PRK Dun Mahkota. Sampai ada yang mempersoalkan mana suara pemimpin daripada PN yang sebelum ini menggesa Anwar Ibrahim untuk bubar parlimen, menggesa Anwar Ibrahim untuk letak jawatan, nak tumbangkan Anwar, nak gulingkan Anwar. Sampai ada beberapa isu yang dimainkan untuk kepimpinan PN menang PRK Dun Mahkota. Namun jawabannya adalah PN kalah dengan amat teruk sekali bagi PRK Dun Mahkota, di mana BN calon kerajaan perpaduan menang 27.000 undi lebih berbanding PN yang hanya mendapat 7.300 lebih undi kalau tak silap. Saudara-saudara, majoriti ini terlalu jauh. Perbezaan undi di antara PN dan BN terlalu jauh. Jadi saudara-saudara, mana suara yang menggesa Anwar Ibrahim letak jawatan membubar parlimen? Adakah PN yakin mereka boleh menang sekiranya Anwar bubar parlimen? Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, antara respon yang dinantikan adalah daripada pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sampai ada kata PN patut bubar, PAS patut keluar daripada gabungan PN, Bersatu dan PN dan PAS perlu dibubarkan. Akhirnya saudara-saudara, ini respon Muhyiddin selepas kalah di Mahkota. Adakah Muhyiddin letak jawatan? Adakah Muhyiddin bubar PN? Adakah PAS keluar daripada PN kerana Bersatu kalah pada PRK Dun Mahkota? Nah, semua ini menjadi persoalan. Saudara-saudara, perkongsian daripada Harapan Daily bertarik 29 September. Pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin meminta parti-parti gabungan menerima isyarat pengundi Dun Mahkota dengan berlapang dada. Beliau dalam satu hantaran ringkas di FB berkata, PN mesti melakukan pembaikan prestasi selepas BN berjaya menggandakan majoriti undi. PN menghormati pilihan pengundi Dun Mahkota selaras dengan semangat demokrasi. Saya percaya kekalahan calon PN dalam PRK ini tidak akan mematahkan semangat kita untuk terus berjuang. Kita mesti menerima isyarat pengundi Dun Mahkota dengan berlapang dada dan mengambil langkah segera untuk memperbaiki prestasi parti. Presiden Bersatu itu berkata, PN akan bangkit semula dengan semangat yang lebih jitu untuk mencipta kemenangan di pentas demokrasi. BN melakar kemenangan besar di Dewan Dun Mahkota dengan majoriti 20.648 undi, 4 kali ganda berbanding dicatat parti itu ketika PRN 2 tahun lalu. Adakah dengan ini, kemenangan besar BN ini membuat PN semakin terpinggir, membuat Bersatu dan PAS semakin terpinggir? Akhirnya Muhyiddin Yassin dalam satu pengakuan, dalam respon Muhyiddin selepas kalah di Mahkota, beliau berkata, PN menghormati pilihan raya, pilihan pengundi Dun Mahkota selaras dengan semangat demokrasi. Apa yang akan dilakukan Muhyiddin selepas ini, kita nantikan saja. Adakah ada gerakan baru? Adakah ada inisiatif baru daripada PN ataupun Muhyiddin Yassin untuk memenangi PRK seterusnya? Saudara-saudara, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Selepas kekalahan teruk Bersatu ataupun Perikatan Nasional bagi PRK Dun Mahkota, apa yang berlaku kepada Bersatu dan PN dan juga parti komponen di dalam PN? Menjadi persoalan yang utama adalah, adakah PN bakal terpinggir ataupun Bersatu bakal terpinggir setelah beberapa ahli parlimen daripada Bersatu sebelum ini yang telah mengkhianati parti dengan menyatakan sokongan terhadap kerajaan, ditambahkan pula dengan kekalahan ini. Bahkan ini menjadi kekalahan berturut-turut bagi Bersatu. Kalah 2 PRK berturut-turut, Bersatu kian terpinggir dalam satu ulasan.
Ulasan daripada Malaysia Kini. Bertarik 29 September, kala dua PRK berturut-turut bersatu kian terpinggir. Kekalahan besar calon bersatu dalam dua PRK berturut-turut, yaitu di Nenggiri dan Mahkota, adalah isyarat jelas majoriti rakyat Malaysia pasca PRU 15, terutama dalam kalangan kelompok Melayu, Muslim dan Bumiputra di negara ini menolak politik 2R, kaum dan agama yang dimainkan PN. Bersatu sejak berkawan dengan PAS bukan saja dianggap menjadi underdog, tetapi dog dalam erti kata yang sebenarnya. Malah bersatu sejak berpisah dengan Pakatan Harapan, dengan terdesaknya telah menerima watak-watak ekstrim yang dibuang atau terbuang dari UMNO dan PKR sebagai anjing perang, mereka yang melalak di media sosial dan pentas ceramah. Selama 24 jam, kelompok ekstrim dalam Bersatu PN menabur pelbagai fitnah, syak wasangka, paranoia, dan provokasi sentimen 2R untuk mewujudkan situasi emosional kelompok Melayu Islam, seolah-olah negara ini huru-hara dan tiada ketua agama Islam dan kerajaan yang menjaga hak setiap rakyat mengikut perlembagaan persekutuan. Para provokator ini sudah buntu idea apabila ekonomi negara makin mantap di bawah kerajaan Madani yang diterajui Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Mereka tidak dapat menerima hakikat bahawa Anwar telah pun diampunkan yang di Pertuan Agong terdahulu, iaitu Sultan Kelantan Sultan Muhammad V, dan menjadi Perdana Menteri atas seruan penubuhan kerajaan perpaduan daripada yang di Pertuan Agong seterusnya, Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ramai ahli bersatu dalam zaman PN ini lupa dan tidak tahu bahawa kepimpinan bersatu di awal penubuhannya yang ketika itu diterajui Mahathir berulang alik melawat Anwar ketika dia masih bergelar banduan demi mendapatkan sokongan PH, terutamanya PKR, untuk menentang kleptokrat. Itulah maknanya jadi banduan terhormat. Saudara-saudara yang amat dihormati, lebih menyedihkan PAS pula mengangkat Dr. Mahathir sebagai penasihat kepada 4 negeri di bawah mereka, memperlihatkan kepimpinan bersatu makin dipinggirkan. Siapa yang untung dalam bersatu sekarang ini jika bukan saf kepimpinan di atas yang mahu mengekalkan kedudukan mereka, sama ada dalam parti ataupun sekadar bangga menjadi exco dalam kerajaan negeri yang didominasi puak PAS. Tuan-tuan dan puan, Dr. Muhammad Faiz Naaman ialah bekas anggota Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu dan kini menganggotai PKR. Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian rasmi Malaysia kini. Saudara-saudara yang amat dihormati, ini satu ulasan ataupun kenyataan yang pasti mengejutkan kepimpinan bersatu. Kalah dua PRK berturut-turut, bersatu kian terpinggir.